Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang saya sayangi semua. Anda adalah sebahagian daripada jiwa saya. Saudara, apa khabar saudara Habib Zail, saudara Syuhami, saudara Mustafa Ilyas, saudara Robert Le, saudara Rosli Le, saudara Empat Tulang Kering, saudara Bunga Yan, Syarul Ikwan, Muhammad Safari Mat Zain, saudara Habizal Yahya, saudara Hamzah, saudara Hamzah tu dia dekat Instagram, saudara Badrin Abu Bakar, saudara Zack Munis, saudara Muhammad Fauzi Buang, Waalaikumsalam, Sam Mesoy, Zack Perry, saudara Mat Azmi, saudara Amir Dollah, saudara Muhammad Fuad, Wafi Abdul Rahim, apa khabar saudara? Saudara Fauzi Jebat, saudara Mi Muhammad KSB, saudara Kamak Awang, saudara Osman Puasa, saudara Abu Nems, Long Ibrahim, saudara Halimah Hashim, Waalaikumsalam, Clay Tanjung, dan puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, yang tidak sempat saya santun satu persatu. Cuma malam nanti saya tak dapat nak santun ni, Puan Rohani, Diana, sebab telefon saya ni telefon cak ayam. Masih lagi dalam simpanan polis, saudara Puan Rubidin dan suaminya, saudara Muhammad Hafiz Bakar, Nur Maria, Lan Besong, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun ni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah tengoklah nanti, kata anak saya nak carilah phone mana yang sesuai untuk saya nanti. Puan Rohani, gitulah keadaannya. Dan pada teman-teman yang bersama dengan saya, kalau rasa tersangkut-sangkut di live Facebook ini, boleh juga layari di halaman Instagram. Baik, saya ingin memberi pencerahan hari ini, hari Ahad 27 Jun 2021. Saudara Mutalib, saudara Muhammad Marais, hari ini jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara Zainuddin, adalah berjumlah 5,586. Masih lagi tinggi, walaupun kurang 300, tapi semalam 5,800, hari ini 5,586. Jumlah keseluruhan sudah 734,048 orang, dan hari ini kematian sejumlah 60. Jumlah kematian terkumpul adalah 4,944. Hampir 5,000 dah. Silawati, Eddie Didi, Tengku Osman, apa khabar aku? Di Perlis, Alhamdulillah, hari ini Perlis kembali sifar. Tahniah Pak Nazil, di Perlis. Di Kedah juga susut, semalam 186, hari ini 129, saudara Khairul Pak Lang. Di Perak juga, di Kedah, di Pulau Pinang tu susut daripada 160 kepada 138. Tapi jumlah angka yang di Perak ni agak merunsingkan. Semalam 137, hari ini 229. Itulah kalau orang Perak dia panggil apa, peronjangnya banyak benar ni. Di Selangor masih terus meningkat. Semalam 2,108, hari ini 2,212. Begitu juga di wilayah Persekutuan kekal, semalam 628, hari ini juga 628. Di Putrajaya 4, di Negeri Sembilan 501. Masih lagi angka yang tidak baik, walaupun ada susut, sebab semalam di 741, hari ini 541. Tak sepatutnya, sebab selama ini bila saya bagi pencerahan di Negeri Sembilan cuma lebih kurang 100, ataupun 2 angka. Sekarang ni main 400-500 lah sekarang ni, Negeri Sembilan ni. Berapa hari dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Dah lebih daripada seminggu dah Negeri Sembilan ni. Tinggi angkanya. Begitu juga di Melaka. Melaka juga ada peningkatan. Semalam 355, hari ini 380 saudara. Di Johor ada susut tapi masih lagi 300. Semalam 329, hari ini 312. Di Pahang susut daripada 220 kepada 118. Di Terengganu alhamdulillah kekal menurun di Terengganu. Saya seronok tengok di Melaka, di Terengganu ni, daripada 46 dia susut 29, hari ini 16 saja. Tetapi di Kelantan ada peningkatan sedikit. Semalam 103,
hari ini 133. Di Sabah juga ada sedikit peningkatan. Semalam 189, hari ini 190. Di Labuan alhamdulillah susut 2 angka, semalam 99, hari ini 83. Dan di Sarawak meningkat balik daripada 491 pada 513. Itulah keadaannya saudara, figurnya tinggi dan naik. Dan saya hari ini sebenarnya hari yang agak menduka citakan saya sebab sahabat karib saya, teman baik saya yang saya selalu anggap sebagai adik saya, iaitu saudara Buhairi. Sebenarnya kalau saya tengok di belakang tu, itu adalah buah tangan beliau yang terakhir. Lebih kurang dalam 3 minggu yang lalu, beliau memang kita dah berbual nak mengujudkan pejabat untuk menerima segala masalah rakyat. Beliau sanggup untuk bersama-sama dengan saya. Tapi apakan daya, segala-galanya lah takdir Allah. Setelah beliau bertarung dengan virus corona selama seminggu, akhirnya beliau tewas malam dan hari ini beliau selamat disemadikan. Selamat berangkat ke negeri asalmu sahabatku, Adinda Buhairi. Saya minta doa saudara, mintalah kita sedekahkan sedikit Al-Fatihah untuk bacaan, untuk sedekahkan kepada saudara Buhairi dan teman-teman kita yang lain, saudara kita yang pergi mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan bacaan ini kita hadiahkan kepada roh Allahyarham Buhairi agar rohnya damai di sana dan ditempatkan di sisi orang-orang yang dikasihi. Apa nak buat saudara? Bagai selalu saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Cuma kepada saudara Buhairi, selamat berangkat ke negeri yang kekal dan insya-Allah kita semua juga akan pergi ke sana juga. Itu negeri kita yang asal Baik saudara, saya bila bercakap tentang virus corona ni hari ini agak sikit naik darahnya, marah juga. Sebab bila dulu pimpinan negara menyalahkan rakyat, kononnya rakyat tidak mahu melaksanakan imunasi, vaksin. Kerana waktu itu tak berapa ramai dan sebagainya, kerajaan dah menyediakan vaksin yang secukupnya untuk diberi suntikan. Sebelum hari ini rakyat dipersalahkan apabila kadar pemberian vaksin terlalu perlahan waktunya. Kononnya sebabkan ramai rakyat belum mendaftar dan enggan menerima suntikan. Tapi setelah hampir 17 juta rakyat yang mendaftar, kadar suntikan tetap rendah. Kini alasan terbaru mereka berikan kerana kononnya beberapa pusat pemberian vaksin berdepan dengan kekurangan bekalan. Jadi saya nak tanya, salah rakyat lagi ke? Sebab itu saya kata pimpinan berhentilah menyalahkan rakyat. Pelik. Sekarang rekod semua dah ada. Bukankah pendaftaran, tarikh temu janji, tarikh suntikan, semua dah ada ditetapkan. Semua data-data tu ada. Tapi data dan tarikh itu bukan rakyat yang memandai nak menentukan, mereka menentukan. Jadi jika rekod temu janji ditetapkan untuk 1,000 orang, tentulah ada 1,000 dosnya. Jangan pula lepas ni pula nak tunjuk jari kata pula ini kena salah petugas kesihatan pula. Ini masalah saudara. Kita nak tanya daripada 8 juta dos yang telah diterima tu setakat ini, katanya 7 juta dos telah digunakan. Artinya ada lagi 1 juta dos. Apa dia jadi? Atau tak sampai pun 8 juta. Ini menimbulkan persoalan kepada kita. Jadi berapa lama pula tempohnya kita akan mendapatkan jumlah vaksin sepenuhnya? Dulu masa minta duit daripada kerajaan, daripada parlimen, kita pun tak ada masalah rakyat. Dengan sukacitanya rakyat redha, ambil lah. Daripada tabung negara, mula-mula 3 bilion, campur dengan 2 bilion, 5 bilion, bukan sikit saudara. Takkanlah 5 bilion hanya sekadar 8 juta dos saja. Ini satu persoalan. Dan kita haraplah, sebab tu saya kata saya tak sabar nak tunggu pilihan raya ni. Bila berlaku perubahan kerajaan ni, orang macam ni kena disiasat. Sebab saya nampak sekarang ni banyak benda yang katanya kononlah bercakaplah bahawa kita akan berusaha untuk mendapatkan herd immunity. Hebat bahasanya. Kerajaan Perikatan Nasional katanya committed untuk mendapatkan sumber vaksin
coronavirus dengan menyertai program COVID-19 Vaccine Global Access. Tapi wang negara berbilion-bilion ringgit telah dipakai, digunakan. Jadi soalannya kita nak tanya pula, dah bayar ke belum? Kalau dah bayar, mana barangnya? So janganlah asyik nak marah pada rakyat, lepas tu bagi hailah. Hailah itu, hailah ini. So saya nak beritahulah pada Menteri Sains Teknologi, peoples are not fools like you, like your moron attitude. Cakap orang putih sikit lah, sebab dia selalu cakap orang putih. Sebab cakap Melayu tak faham. Please, we are not moron like you all. Sebab saudara, jumlah hari ini, kalau ikut setakat ini bulan Mei, bulan Jun, untuk hari ini 27 Jun sudah 160,791 warga yang dijangkit oleh virus corona. Sedangkan bulan lepas 163,644. Tidak mungkin dia akan kurang daripada bulan lalu, bulan Mei. Sebab hari ini 27, 28, 29, 30. Besok saja tak kena gaya mengatasi bulan Mei. Ini keadaannya. Jadi kita mengharapkan supaya teman-teman semua jagalah kesihatan. Kita lakukan penjarakan sosial untuk kita segera memutuskan. Bosanlah rakyat dengan COVID-19, rasanya tak habis-habis. Jadi kita legakan sedikit fikiran kita masuk tazkirah dulu. Tazkirah pendek ya, Saudara Faizal Joe, G Bundle. Saudara Yahya Abdul Rahman, Saudara Rajani, Saudara Zack, Saudara Makno Yunus. Okey saudara, sudah menjadi kelaziman di dunia, manusia ni lebih mudah diajak untuk melakukan kerosakan daripada untuk memperbaiki. Manusia lebih senang bebas daripada terikat oleh syariat dan lebih memihak untuk dorongan nafsu daripada bimbingan wahyu. Ini naluri manusia. Jadi diumpamakan orang yang menurunkan batu seberat 10 kilogram pun, kalau dari atas bukit itu lebih mudah daripada untuk mengangkat batu seberat walaupun 5 kilogram ke atas bukit. Ya, jadi begitulah juga pujukan ke arah melakukan kebaikan ni ibarat melonjakkan batu ke atas bukit. Sedangkan pujukan untuk melakukan segala kemaksiatan ibarat menolak batu menuruni bukit. Jadi mereka yang mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan itu lebih mudah. Cukup banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah serta nasihat ulama salafi yang mengatakan bahawa umat manusia yang menyimpang lebih banyak daripada yang mendapat petunjuk. Sehingga kan suara majoriti untuk terjebak ke lembah kemaksiatan lebih mudah untuk disesatkan. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini kata sabda jujur Rasulullah, dia kata, maka mereka yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah itu lebih banyak. Malah Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, kebanyakan penduduk bumi daripada zaman anak cucu Nabi Allah Adam sering terjebak untuk berada dalam kesesatan. Oleh itu, berhati-hatilah kita saudara. Itu tazkirah pendek kita. Saya bukan ustaz, tapi saya dapatan kawan-kawan kirim, saya bacakan perkongsian kita bersama ya, saudara Syaqilah Syam. Mutiara kata kita hari ini, jika hati dan niat kita baik, insya-Allah kita akan sampai ke tempat yang baik. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Urusan pun berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang baik. Itu mutiara kata kita hari ini. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, tanpa ada semak dan imbang di Parlimen, kita khawatir negara akan menuju kepada kemuflisan. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah janji 1000 mimpi. Mereka berjanji 1000 mimpi. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saya suka dengan pantun-pantun Pak Nazil. Dia pantun dia, ayatnya ada 3 perkataan, tapi penuh pengertian. Kata Pak Nazil, gulai udang bersantan, goreng ikan selat. Fitnah, hasutan, syaitan. Lawanlah dengan solat. Dia mengingatkan pada kita, ya, kalau orang fitnah ni kita lawanlah dengan solat, ya, mengucap, beristighfar. Katanya lagi, padi kena benah. Padi yang rosak, padi kena benah.
Petani tidak mahu. Orang kena fitnah, Allah Maha tahu. Jadi kita yang difitnah oleh mereka, insya-Allah jangan risau. Tuhan Maha mengetahui. Baik saudara, saya juga ingin mengingatkan saudara sentiasa apabila saya memulakan live saya ingin mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun Instagram ataupun apa-apa saja dalam dunia tanpa sebadan ini, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun cuplikan yang dibuat pendek-pendek dan sebagainya, kerana itu adalah tanggungjawab anda. Jika berlaku sesuatu, anda harus memikul tanggungjawab tersebut. Tangan yang bercincang, barulah memikul. Sebab saya tak ada kemampuan untuk menyamak satu persatu saya, ya. Banyak sangat. Sebab saya tengok dalam YouTube tu memanglah kadang-kadang mereka potong sana potong sini bagi tajuk yang bukan-bukan. Saya rasa benda-benda macam ini eloklah diberhentikan. Kenapa tidak diambil keseluruhan? Kerana keseluruhan inilah baru orang faham. Sebab saya punya ni ada satu persatu. Saya bukan terus terjah begitu saja. Saudara, Saudara Abdul Wahab Daud. Dan peringatan saya, bergunalah bahasa yang baik. Prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ruangan saya ini adalah banyak mencakupi soal aspek politik dan juga sedikit memberi pencerahan apa yang berlaku dalam negara kita. Ingat saudara, ya. Itu adalah asas kepada pembincangan kita. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Baik saudara, pagi ini Polis Kuala Lumpur telah pun mengesahkan ada menerima laporan wakil daripada istana berhubung dengan surat yang kononnya ditulis oleh Menteri Dua Datuk Seri Syamudin yang mau menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk mempersembahkan jumlah sokongan ahli-ahli parlimen. Jadi kalau begitu, apa yang didakwa oleh Nazir Aziz tak betul lah. Tak tahulah saya. Jadi tanpa mendedahkan butiran lanjut, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim berkata laporan berkenaan diterima di pejabat polis daerah IPD Brickfield. Jadi katanya surat itu surat palsu, malah mereka menggunakan cop palsu. Sebab ada surat ada cop Istana Negara. Begitulah keadaan sekarang, secara istana jadi permainan mereka. Saya tak faham lah. Bagaimanapun kita serahkan pada pihak istana untuk pihak polis untuk menyiasat perkara ini. Kalau tak benar, tak benarlah. Kalau benar, benarlah, saudara. Dan satu yang agak mengembirakan kita apabila Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah pun menitahkan agar dua orang speaker ni, iaitu speaker Dewan Rakyat dan speaker Dewan Negara menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda pada 29 Jun, iaitu Selasa lah, lusa. Katanya sekitar jam 11 pagi. Dan ini disahkan oleh Tan Sri Rais Yatin kepada media Free Malaysia Today. Jadi kita mengharapkan dengan pertemuan tersebut, tentulah Tuanku akan menitahkan, tentulah baginda akan bertanya bagaimana dengan titah Raja-Raja Melayu supaya parlimen segera dibuka. Nak lari ke mana, babe? Dan dalam waktu yang sama, saya agak terkesan apabila Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, Yang Mulia Tengku Razali menyatakan bahawa institusi parlimen kini tidak lagi dihormati rakyat kerana faktor speaker. Bila speaker gagal melaksanakan tugasnya, satu-satunya tugas penting yang diliputi janji itu adalah memastikan calon Perdana Menteri mesti mengikut keperlembagaan yang disokong oleh Dewan Rakyat dan bersih dari korupsi. Sebab itu Yang Mulia Tengku Razali mendesak agar speaker parlimen melaksanakan setiap sumpah dan janjinya sewaktu beliau mengangkat sumpah menjadi speaker Dewan Rakyat. Jangan, sebab masing-masing dah bersumpah untuk melaksanakannya. Ini bukan boleh ikut cakap orang. Mereka juga dilantik oleh di kalangan ahli-ahli dewan. Jadi satu-satunya tugas penting yang diliputi janji itu ialah memastikan calon Perdana Menteri mesti mengikut keperlembagaan. Jadi Yang Mulia Tengku Razali mengatakan bahawa Tan Sri Mahyadin ke tidak mempunyai mandat parlimen
untuk mendapat hak keperlembagaan terhadap jawatannya. Jadi Parlimen tidak diberi hak melaksanakan tugas keperlembagaan untuk menentukan sama ada beliau berhak menjadi Perdana Menteri yang bersih daripada korupsi politik. Jadi kenyataan apa Yang Amat Mulia Tengku Razali terkandung dalam surat yang dihantar oleh beliau kepada Datuk Azhar dan didedahkan kepada umum. Jadi Yang Amat Mulia Tengku Razali menganggap bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak memiliki mandat daripada rakyat untuk menjadi Perdana Menteri. Itu keadaan saya. Dan hari ini pula Perdana Menteri buat pengumuman. Dia kata fasa pertama kawalan pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara daripada PKP sekarang ni tukar kepada PPN. Aduh, tak lepas lagi. Daripada PKP, PPN. Sebab PKP yang dijadualkan berakhir besok. Katanya tidak akan ditamatkan. Malah akan diteruskan mungkin hingga pertengahan Julai nanti. Itu kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri. Kerana katanya fasa pertama itu akan dilanjutkan memandangkan jumlah kes COVID-19 negara ini belum mencapai nilai ambang di bawah 4,000 kes seperti yang ditetapkan sebelum dapat beralih ke fasa seterusnya. Dalam keadaan begini, kita nak bertanya pada Yang Muhammad Tan Sri lah. Duk bercakap soal fakta sains dan data. Kebanyakan yang datang, yang hadir jumlah itu datangnya daripada ambang kilang. Dan negeri yang paling besar, yang paling banyak menyumbang jumlahnya adalah Selangor, wilayah Persekutuan dan Johor serta di Negeri Sembilan. Kalaulah Johor, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan dan Selangor ini ditutup sepenuhnya dalam tempoh 21 hari, jumlahnya tentulah bawah dari 4,000. Dah bolehlah bebas dah rakyat. Dah tak ada keperluan lagi dah untuk mengadakan lockdown. Ini tidak berlaku adil pada negeri-negeri yang tidak mempunyai data-data yang tinggi. Sepatutnya jumlah mereka ini kurang. Jadi saya tak faham. Bila saya dengar kata itu, PKP katanya mula pokok kuasa pada 1 Jun lalu dijadualkan selama 2 minggu. Kena dilanjutkan sehingga besok 28 Jun. Tapi menurut Pelan Pemulihan PPN-nya tu maka akan ditangguhkan lagi sampai Julai. Kita katakan yang terbaik. Yang terbaiknya tutuplah negeri-negeri yang mempunyai jumlah kilang yang banyak. Pulau Pinang, sebahagian daripada di Kedah, dekat Gurun apa semua tu, dekat Baling yang ada kilang, di Selangor khususnya, di Johor dan di Negeri Sembilan setakat ini serta wilayah tutup selama 21 hari. Dan terus pergi siasat semua pekerja-pekerja kilang yang bukan daripada, semalam saya dah cakap, bukan daripada warga negara kita. Tentulah jumlah ini dapat berkurangan. Tapi ini asyik dia bermain ambang 4,000, ambang 5,000. Ambang benda. Dan kamu mengurung rakyat. Berapa lama lagi kamu nak mengurung rakyat dalam keadaan begini? Rakyat sudah terkesan begitu teruk. Walaupun hari ini, mengikut pada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata bahawa mulai besok kerana sungutan orang ramai, kerana menyantuni sungutan orang ramai pula dah. Jadi kalau orang ramai bersungut maka boleh ikut pula. Dia kata bahawa mulai besok kedai-kedai makan boleh dibuka, tapi mengikut SOP-nya 2 orang saja untuk satu meja. Alhamdulillah, terima kasih. Tak ada masalah, kita bersyukur pada Allah SWT. Sekurang-kurangnya bolehlah kedai-kedai makan ni beroperasi. Tapi kalau ini boleh, kenapa yang lain tak boleh? Jadi ini persoalan kita. Saya nampak kadang-kadang mereka melihat kita ni seolah macam budak-budak. Sekarang dah boleh pula dah. Dan kalau katanya hendakkan di bawah 4,000, macam saya kata tadi lah, kilang-kilang semua tutup. Saya yakin data dan sains sebut sedap. Ini mereka kadang-kadang saya nampak macam mempermainkan minda rakyat, mempermainkan kehidupan rakyat. Cuma bila tengok bahawa rakyat terpaksa makan Maggi Mi, menteri-menteri tunjuklah seolah mereka juga menyantuni rakyat. Mereka pun mau berlumba-lumba ambil gambar, keluar dalam Instagram makan Maggi Mi. Boleh? Okey. Terima kasihlah kerana menyantuni rakyat.
Kerana nak berlakon, nak baik sangat dengan rakyat. Sekarang ni yang terjun bangunan tinggi tu, ikutlah trend. Terjunlah bangunan tinggi. Yang itu tak nak pula. Ya, saya yakin mereka ni akan buat nanti lepas pilihan raya. Selepas musim pilihan raya akan datang, PRU15, saya kata ramai 70 orang tu mungkin ada yang terjun bangunan tinggi. Sebab mereka ni akan dibungkus oleh rakyat. Dapatan saya sehingga saat ini, belum ada satu pun warga net saya ni yang bersetuju untuk mengekalkan mereka. Melainkan daripada kumpulan Jakom lain lah. Melainkan mereka-mereka yang duduk cari dedak dengan mereka, pulanglah. Tapi bagi yang saya, dapatan saya, dia orang tak mau. Sebab dah rasa lenjan dengan perangai mereka. Malahan saya dapat juga bahawa Persatuan Doktor-Doktor Kontrak sudah mula mengugut akan melancarkan mogok. Kerana Persatuan Perubatan Malaysia MMA telah menghantar surat bertarikh pada 23 Jun untuk berjumpa dengan Perdana Menteri untuk berbincang bagaimana untuk mengatasi masalah kesihatan. Tapi tak dilayan. Tak dilayan sampai saat ini. Dan sebab itu persatuan tersebut menghantar kepada semua ahli-ahli parlimen dengan harapan parlimen akan bersidang. Ini keadaannya, ya. Orang penting seperti Persatuan Doktor-Doktor Perubatan, sepatutnya dengarlah pandangan dia orang juga. Bukan nak dengar pandangan daripada Tan Sri Nur Hisham seorang saja. Takkan seorang ketua pengarah boleh menentukan nasib 32 juta rakyat. Takkanlah kerana dengan tindakan Khairy Jamaluddin boleh menentukan untuk nasib rakyat 32 juta. Sebab sekarang ni vaksin tak cukup. Masih lagi kena kurung lagi. Kerana mesti mencapai sekurang-kurangnya 80% mendapat suntikan. Selagi tak dapat, tak boleh. Tak boleh lah itu, brother. Hancur negara ni. Ini keadaannya saya melihat. Kadang-kadang mereka melakukan tidak. Bagi saya merasakan ini adalah tindakan yang tidak amanah pada amanah rakyat, pada mandat rakyat. Mereka tidak beramanah. Kerana asyik segala-galanya rakyat juga yang menerima segala masalah yang mereka putuskan. Ya betul lah, nak tukar kerajaan itu pula pedagang lah. Sebab itu saya ada kiriman. Saya tarik membaca satu khutbah Jumaat yang lepas 25 bulan, khutbah Jumaat daripada Jabatan Agama Islam Perak. Dia kata dalam khutbah tu, raja pemerintah tidak mengurus tadbir negara secara langsung, tetapi berperanan untuk mengawasi berlangsungnya urus tadbir yang teratur, amanah, telus dan berintegriti. Jadi jangan ingat bahawa raja ini boleh kamu pertikaikan. Ini yang saya beritahu terang. Mereka semalam pun saya cakap, kemarin pun saya cakap, mengizinkan pengamal undang-undang, kononnya berlandaskan mereka itu pakar perlembagaan, mentafsir perlembagaan, yang dilihat seolah-olah mahu menghina raja-raja, mempertikaikan kuasa raja. Ya, jadi raja adalah pemerintah, dia bukan monumen hiasan yang kaku, yang tanpa nyawa, tanpa jiwa, dan bukan insan yang buta penglihatan, yang pekak pendengaran dan bisu pertuturan. Raja pemerintah dikurniakan ilahi dengan akal dan fikiran, serta dilengkapkan dengan deria dan disempurnakan dengan hati. Segala apa yang berlaku adalah dalam ruang penglihatan dan pendengaran raja sebagai pemerintah. Ini anugerah ilahi. Tiap-tiap negeri ada seorang raja. Oleh itu amatlah tidak munasabah jika adanya institusi ketua utama negara dan pemerintah negeri-negeri diwujudkan untuk menjalankan tugas ini yang cuba memperkecilkan. Ini keadaan saya. Sebab itu saya sebenarnya saya bercakap benda ni, bagaimana khutbah itu memuliakan institusi istana, raja-raja Melayu apa semua tu, sebab saya geram. Ada satu orang, saya minta teman-teman yang berketurunan India jangan marah dengan saya. Saya tak maksudkan pada semua, tapi saya marah pada anak sundal 7 keturun ni. Dia tidak duduk dalam Malaysia, dia pergi ke Jerman, kata pihak polis mengeluarkan kenyataan yang mencerca raja kita. Saya rasa kalau boleh bawa balik, dia bawa balik lah. Biar kita lumat. Kalau semua orang Melayu ludah muka dia tu, biar hancing sehancing-hancingnya seumur hidup. Saya lain tak ada, saya nak bagi pelempang aja. Kalau lah pihak polis dapat membawa dia balik, at least kurang-kurangnya kita pakat-pakat lah bagi pelempang seorang sekali. Sebab ini anak sundal 7 keturun yang tak reti mengenang budi.
Diberi kesempatan oleh raja-raja Melayu tinggal di bumi ini, di negara ini, berada di bawah payung raja-raja Melayu. Boleh mempersendakan, boleh bercakap macam-macam. Saya tak nak sebut ayatnya. Ini betul-betul anak sial lah diorang ni. Saya marah betul-betul ni. Dan kalau boleh ya, tak payah bawa balik lah. Biarlah dia dengan personal rata. Pihak immigration lucutkan kerakyatan. Biarlah dia cari kebenaran. Dia duduk kat Jerman ke, nak duduk kat mana pun. Orang macam ini tak sesuai untuk menjadi rakyat negara ini. Kita berprinsip kepada rukun negara. Di bawah prinsip 5 rukun negara itu, kita pertama sekali kepercayaan pada Tuhan. Ini orang tak ada agama ni. Mengikut pihak polis memanglah dia pun ada rekod jenayah. Kemudian, kesetiaan pada raja dan negara. Bukan untuk dipercacai. Raja-raja Melayu bukan tempat untuk kamu bercakap sembarangan. Ramai rakyatnya yang berdiri diteguh di belakang raja-raja Melayu. Sebab itu saya akan marah apabila ada unsur-unsur yang mau memperlihatkan bahawa raja-raja Melayu ini seolah tidak berkuasa. Hanya mereka, sebab saya kata, mereka bila nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri, nak megang jawatan menteri besar, semua mengangkat sumpah dengan raja. Dah dapat jawatan, tunjuk mereka lebih besar daripada raja. Aku ada kuasa mengatasi kuasa raja. Kerana berlandaskan keperlembagaan. Keperlembagaan benar. Keperlembagaan yang ada itu ada guidance. Janganlah nak terjemahkan begitu, terjemahkan begini. Orang ni kata begini. Oh, saya pakar undang-undang. Saya belajar. Saya tahu. Memanglah saya bukan undang-undang. Kalaulah saya digerahkan, ada LLB, saya songsong mereka. Nah, ini keadaannya raja-raja cuba dipersendakan oleh mereka. Mereka tidak tahu bahawa tindakan mereka itu seolah-olah menggambarkan raja-raja Melayu tak ada kuasa. Agung, raja-raja Melayu dah titah, dah minta supaya parlimen bersidang. Hari ini apa yang berlaku? Hari ini kalau saya marah kan, orang marah lagi. Nak lapor polis, laporlah. Hari ini dia menyatakan bahawa parlimen akan bersidang selepas darurat. Kerana itu mengikut perlembagaan. Saya cuba baca, tak nampak pun. Okeylah, tak apalah kerana lepas darurat. Tapi jangan lupa, darurat sampai 1 Ogos. Kalau darurat 1 Ogos, kenapa notis persidangan tidak dibuat sekarang? Sebab nanti berhelah pula. Mesti 28 hari. Kita terima. Sepatutnya minggu depan dah boleh keluar surat panggilan mesyuarat. Surat panggilan persidangan parlimen. Selepas tempoh darurat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan. Keluarkanlah. Sebab UMNO menuntut. Datuk Seri Zahid Hamidi dah mengatakan bahawa kita tuntut dalam tempoh 14 hari. Bukan nak bersidang dalam tempoh 14 hari. Ada gambaran parlimen akan bersidang dalam waktu yang terdekat sejajar dengan titah tuanku. Jangan lupa, UMNO perjuangannya lain tak ada. Membela raja-raja Melayu, membela agama Islam dan memperjuangkan seorang rakyat. Jadi itu UMNO tuntut. Kalau kamu kata persidangan parlimen itu selepas darurat, alright, kita terima. Tak payah bising-bising lah. Dah lah, hari okeylah, sebulan, tak apalah, kita tunggulah. Saya nanti kalau jumpa dengan Presiden Parti, tak apalah, Datuk Seri. Sebab dia dah buat, sebab panggilan dah keluar. Okey, tetapi biarlah selepas tempoh darurat hari apa? 1 bulan? Tak boleh. Okey, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan sepatutnya dipanggillah semua ahli-ahli parlimen menghantar persoalan. Soalan mulut. Apa nak dibincangkan di parlimen? Apa rakyat, wakil-wakil rakyat nak tanya? Dan setiap soalan itu naklah dijawab oleh menteri. Dan kita minta kali ini, kalau bolehlah dilakukan beberapa perubahan. Takkan tak boleh standing order ataupun point of order yang ada dalam buku biru tu diubah. Supaya kali ini persidangan parlimen tidak hanya tertumpu tentang membincangkan soal ordinan yang diputuskan sepanjang musim darurat. Mesti menjawab sesi soalan mulut. Mesti dipanjangkan. Ini nanti bersidang pukul 10.30 bermula. Lepas 10.30, pukul 11, tempoh 11.30, tempoh soalan mulut tamat. Dapatlah 7-8 soalan. Panjangkan. Biar wakil-wakil rakyat, setiap ahli parlimen dapat mengemukakan isi hati rakyat. Sebab mereka datang hadir ke parlimen kali ini, memang saya nampak masak menteri itu. Saya sendiri akan memberi teman-teman saya adalah 7-8 orang ahli parlimen yang tidak bergelar menteri. Saya akan kemukakan, ini kehendak rakyat 1, 2, 3, 4. Ini keadaan saya. Saya dalam keadaan sekarang ni, jangan sesekali kamu menghina. Pertama-tama sekali kita nak tanya, kenapa diizinkan persoalan berhubung dengan kuasa agung,
kuasa raja-raja Melayu boleh dipertikaikan secara terbuka. Apa tujuan, apa matlamat? Ini mesti kita tuntut. Yang kedua, kita nak tanya, bagaimana janji-janji kamu? Janji 1000 mimpi pada rakyat. Ya, rakyat jangan risaulah. Walaupun negara sekarang ini kita diserang oleh virus corona apa semua, maka kita kerajaan akan berusaha untuk memperbaiki semua dan rakyat duduk di rumah dan kita akan memberi bantuan. Nak tanya, mana wang bantuan yang dijanjikan? Sebab waktu kamu mengumumkan begitu, diluluskan oleh Parlimen, jumlah bukan sedikit. Kamu ada menyebut tentang 250 bilion wang negara diambil untuk rangsangan ekonomi, untuk bayaran keprihatinan, dan akhirnya dicampur dengan bajet keseluruhannya sehingga saat ini menteri kerajaan telah pun berbelanja lebih daripada 700 bilion. Ini dapatan kita sebagaimana yang dilaporkan. Bukan saya yang kata. Kalau lebih 700 bilion, ke mana wang itu pergi? Kita berhak tahu. Dan tentulah saya akan minta supaya teman-teman di kalangan ahli parlimen ini menyoalkan di parlimen. Masaklah, itu nasihat kamu lah. Bukan masalah kita. Cuma yang saya heran, tiba-tiba ni saya sebenarnya, saya bukan pemusuh. Kalau dia diam, saya pun tak ambil kisah. Buat kerja elok, jaga warga kota Kuala Lumpur. Ini yang saya nampak di Kuala Lumpur ni masih lagi berperang. Rakyat nak buat meniaga dalam keadaan susah begini, masih lagi diizinkan penguatkuasa nak merampas, suruh tutup perniagaan dan sebagainya. Orang nak meniaga, nak cari rezeki. Ini tidak dilaksanakan. Malahan tiba-tiba dia bercakap, bahawa dia kata ada pemimpin UMNO dedah kegagalan kerajaan. Takkanlah kita nak kata berjaya. Tan Sri Anwar Musa, I think you better shut up. Tak usahlah bercakap. Concentrate. Tugas kamu jaga ni. Tak payah berpolitik lah. Kita dah tahu. Dan sekarang nak menyalahkan UMNO. Kalau nak menyalahkan ahli UMNO, menyalahkan pimpinan UMNO, paling mudah. Hantar surat pada Presiden. Dan Majlis Tinggi, saya dengan ini minta izin untuk mengundurkan diri daripada UMNO. Teruskanlah sekarang untuk berada bersama-sama dengan PBM. Ini tidak sebelah kaki UMNO. Sebelah kaki membantu menjilat bagian rakyat daripada PBM. Dan rakyat semua melihat bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang gagal. Nak bela lagi, gagal yang mana? Apa yang kita tak buat? Kita dah buat begini, apa gagal? Gagal persepsi. Orang dah tengok rakyat menderita, gagal lah. Sebuah negara yang makmur sebelum ini, sebuah negara yang begitu harmonis selama hari ini, sebuah negara yang rakyatnya bebas selama hari ini, tiba-tiba terkurung dalam rumah, hidup dengan penuh kesusaran, nak cari rezeki tak dapat. Dan lebih teruk lagi, kamu berjanji nak memberi bantuan pada rakyat. Saya tak kata Tan Sri Anwar Musa, tapi pimpinan kerajaan berjanji ada bantuan dan sebagainya, tidak kesampaian sepenuhnya. Sebab itu kesannya berlaku banyak bunuh diri. Saudara terus, betul tutup kilang. Kita minta supaya tutup kilang dulu. Ini kamu mengutamakan kilang. Saya tak tahu apa kilang pun. Tapi tentulah tiap-tiap kilang itu banyak pekerja-pekerjanya. So dalam keadaan begini, kamu membiarkan rakyat terdedah pada bahaya ni. Lepas itu kamu nak marah pada rakyat. Kamu nak marah pada warga UMNO yang menegur bahawa kerajaan ini kerajaan yang gagal. Nak macam mana? Sebab saya kata elok konsentrate, jaga wilayah persekutuan. Saya tak nak membelasah secara peribadi. Jangan biarkan nanti saya melalut nanti. Teruk nanti saya maki. Saya bukan tak tahu banyak cerita. Adalah kawan-kawan berbual dengan saya, dia kata sudahlah tu, dia kata janganlah. Biarlah dia buat kerja. Okey, saya kata. Saya ni bukanlah orang yang tak ada toleransi. Kita memberi peluang. Bukanlah saya tak reti nak menghormati mereka yang bergelar menteri dalam kabinet. Bukan saya tak reti nak menghormat. Saya menghormati mereka. Tapi kalau dengan tindak tanduk yang dilakukan, saya merasakan malulah saya pada diri saya untuk menghormati mereka sebagai pemimpin saya. How could? Bagaimana saya boleh memujuk diri saya? Macam mana saya boleh memujuk hati saya untuk menghormati mereka sebagai pemimpin? Tak boleh. Orang lain tak tahulah. Mereka pembodek terpulanglah. Sebab mereka tidak melaksanakan apa yang sepatut mereka lakukan. Dan saya nampak kebanyakan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, banyak kenyataan-kenyataan yang menggambarkan kemororon, kebodohan, kedangkalan mereka. Bukan kenyataan dari seorang menteri. Bercakap ikut suka. Ini keadaan secara yang saya lihat. Kegagalan Perikatan Nasional memang teruk.
kelemahan pimpinan. Rakyat terus tertekan. Amat terkesan dengan pelaksanaan PKP. PKP ni pula sambung bersambung. Tidak ada noktahnya. Bila? Kita ingatkan tadi ada pengumuman bahawa mula besok adalah sedikit breathing. Menteri Ismail Sabri kata boleh kedai dibuka. Artinya ada ruang untuk membebaskan rakyat. Tidak lagi. Ada, you're online. Aduh. Online. Tak maaf saya nak buat macam mana ni? So tiba-tiba saja saya minta maaf saya sebab macam saya katakan, ini telefon saya ni telefon Cak Ayam yang selalu saya pakai dekat malam tu, saya gunakan itu masih lagi berada pada simpanan pihak polis. Tak apalah, kita tunggu. Ni macam mana? Storage almost full. Ini pening saya ni tengok benda ni. Aduh, tiba-tiba terhenti lah apa semua tu. Apakah saudara dengar saya punya live ni, saudara? Ada gangguan atau tidak? Ini keadaannya. Kita belum masuk gear 5, baru nak masuk gear 4. Sebab saya terhenti begini, saya minta maaf lah. Sebab sekarang ni kilang-kilang terbuka. Saya ni masih lagi bercakap soal pimpinan negara yang melakukan tindakan yang kita nampak tak masuk akal. Kilang kamu buka, tetapi dalam waktu yang sama, ini masjid kamu tutup. Apa nak jadi? Kita sepatutnya rumah Allah dibuka dulu. Kita lahir ke dunia pun kita dengar azan. Ibu kita melahirkan kita, bapa kita mengkamatkan kita dengan azan dan kamat. Tapi bila dalam keadaan bermasalah, kita ketepikan agama. Inilah masalahnya negara kita sekarang ni. Dan saya melihat sekarang ni bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin sudah berjanji yang muka-muka pula dah. Tapi mudah-mudahan lah, katanya mungkin besok kerajaan akan bawa moratorium dan kumpulan wang simpangan pekerja, sinar semua tu akan dibuka semula. Alhamdulillah. Kalau pimpinan kerajaan melaksanakan begitu, kita ucapkan terima kasih. Kita bukanlah warga yang tak erti berterima kasih. Kita berterima kasih. Tetapi bagaimanapun, jangan sekali-kali kamu mempermainkan rakyat. Kejap boleh, kejap tak boleh. Jadi keadaan sekarang ni, apakah bermula besok, pejabat kumpulan wang simpangan pekerja dibuka? Kalau pejabat kumpulan wang simpangan pekerja dibuka, maka biarkanlah rakyat untuk berurusan. Mereka pergi ambil borang, isi borang, sebab bukan boleh dapat hari itu juga. Kita tahulah baru macam mana dia kata kumpulan wang simpangan pekerja bukan bank. Kita tahu. Bukan kita tak tahu, tapi mengambil tempoh. Tapi jangan dipersendakan rakyat. Dia kata bahawa bini kerajaan akan memberi satu benda yang baik untuk akan tu yang membuatkan kita ni tergaru kepala yang tak gatal. Kita rasa jadi kita dibengongkan oleh mereka dengan kenyataan yang muka-mukan. Kita tak okey. Bila? Kita nak tanya bila. What we want is when. I don't want to know whatever the problem. Kita bukan nak ambil tahu masalah-masalah yang ada dengan kumpulan wang simpangan pekerja. Dan begitu juga kita minta supaya segera dihantar surat pada semua bank. Ni semua orang dah terima surat ni. Terganggu banyak kali lah. Saudara, ada balik. Ini pun macam kerajaan Perikatan Nasional lah. Sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap okey, sekejap tak okey. Jadi saya punya telefon pun terikut-ikut sama. Sebab my main telefon masih ada di Putrajaya. Balai Polis Putrajaya. Jadi maksud saya, kalau boleh, setiap penyimpan kumpulan wang simpangan pekerja diizinkan untuk berurusan mulai besok hari Isnin. Sepatutnya begitu, beri arahan. Dan sila, macam saya katakan, with the stroke of pen, dengan satu catatan daripada menteri, mudah saja. Bank sila berikan moratorium kepada siapa saja peminjam yang mahu mendapatkan moratorium tanpa ada syarat. Jadi siapa yang berhutang apa semua, jumpa dengan bank, saya nak ambil moratorium. Selesai. At least lega lah dalam masa 4-5 bulan. Untuk mereka meneruskan kehidupan, tidak terganggu fikiran. Ini apa yang kita lihat, moratorium tak dapat, Mak Lampir pula buat ni Alung, menghalalkan kegiatan Alung di bawah kementerian beliau. Jadi bolehlah, jadi nak kata cuti haram, tidaklah. Sebab dah boleh pinjam begitu. Tapi kenapa suruh rakyat meminjam lagi? Rakyat ada
ada tempat untuk mereka mengeluarkan wang, iaitu Kumpulan Simpanan Pekerja. Kalau ada Kumpulan Simpanan Pekerja diizinkan, maka dia boleh ambil keluarkan dia punya duit yang simpanan mereka. Nak kata tak boleh lah nanti duduk simpanan masa depan, tak usah kira lah, sekarang tengah terdesak. Suasana menuntut. Ini keadaannya, saudara. Ya, saya sebenarnya malam ni banyak benda nak bercakap. Banyak benda nak bercakap tentang politik dan sebagainya. Tapi dalam keadaan bila mendengar pengumuman daripada Tan Sri Perdana Menteri tadi tu, terganggu sedikit lah. Sebab dia kata bahawa apabila ini jumlah ambang 4,000 yang dijangkiti virus corona itu sampai pada ambang 4,000, kita kata mudah. Sebab tu ndak 1,000 daya, tak ndak 1,000 dalih. Mudahnya Selangor tutup, Negeri Sembilan tutup, Johor tutup. Habis. Lebih daripada, saya ingat maksimum boleh dapat 2,000. Dan rakyat boleh bebas. Yang rakyat tuntut sekarang ni adalah kebebasan. Who you are? Siapa anda untuk mengurung rakyat duduk di rumah? Dan anda tahukah anda bahawa keluarga-keluarga berantakan, suami isteri bergaduh, anak-anak susah. Ini saya katakan bahawa kerajaan tidak ada keprihatinan pada rakyatnya. Jadi mereka yang berada di anjung kuasa bersama dengan kabinet menteri-menterinya tidak memikirkan. Kalau mereka memikirkan semua aspek ini, tidak berjadi macam mana apa yang kita alami sekarang. Banyak negara, cuba saudara lihatlah contoh. Negara China, asal-asalnya datangnya penyakit virus corona ini adalah di Wuhan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan negara China? So, saya kata contoh yang baik kena ikut. Dia tutup Wuhan. Tapi tempat lain dia buka. Tak ada masalah. Sama ada di Beijing ke, sama ada di Guangzhou ke, tempat pusat dia punya apa industrinya, di Shanghai, tak ada kena. Tapi the whole keseluruhan kawasan provinsi ataupun negeri di Wuhan itu ditutup. Saya ingat tak silap saya dia tutup 2 minggu. Nampak dalam internet semua duduk di rumah, dalam flat. Memang kita nampak ada orang yang jatuh tepi jalan semua. Jangan kutip yang mana jatuh selesaikan. Dan semua tak dibenarkan keluar. Tapi di Wuhan saja. Shanghai buka, Beijing buka, Guangzhou buka, Bihai buka. Tak ada masalah. Tapi kenapa kita sekarang ni, Perlis, tadi saya dah bagi baca, sifat Terengganu double digit. Kenapa orang Terengganu pula nak dikurung? Begitu juga di Pahang. Okeylah, di Perak tu adalah 200. Di mana kawasannya? Kawasan-kawasan yang banyak inilah ditutup dulu. Tapi ini tidak. Seluruh negara mengalami ditutup. Tak cukup dengan perintah darurat, masuk lagi lockdown, total lockdown, segala-galanya dikurung, tak boleh nak buat apa. Akhirnya rakyat mati angin. Kalau Kedah pergi mati akai. Sepatutnya macam saya kata tadi, di Wuhan dia tutup Wuhan saja. Kita tengok dalam internet. Dan hari ini China dah ada masalah. Sebab virus corona yang mengganas di Wuhan itu telah dapat diatasi. Hari ini warganya bebas. Tak pakai pun topi pelitup. Tak ada. Boleh pula ada pesta, ada nak muzik ke, pusat-pusat hiburan terbuka balik. Pelajar, anak-anak kembali ke sekolah, mereka boleh bekerja, mengalami kehidupan seperti biasa. That is how you tackle the problem. Betul saya katakan, yang sakit tangan, yang kamu rawat kaki apa hal? Yang sakit tangan, maka perut boleh makan. Ini gambarannya yang saya katakan bahawa pimpinan nampak tak bijak. Kalau tak bijak tu bangang. Sebab masalahnya di mana? Masalah yang banyak merebak kawasan Lembah Kelang. Tutup Lembah Kelang. Klang Valley close. Masuk tak boleh, keluar tak boleh. Okey? Yang lain free. Bagaimanapun kalau jangan kita denda mereka lah. Johor kawasan mana? Dia kena pasti katanya data dan sains. Bijak sangat. Bila you memberi alasan pada rakyat, you memberi gambaran macam-macam. Oh, we have to refer to data and science. Data dengan sains sangatlah ni. Apa dosa rakyat di Perlis? What is the problem of rakyat di Perlis yang perlu kamu kurung? Apa dosanya rakyat-rakyat di Kedah? Okey, itu hari merebak di Kelantan.
Kep Dahulu Kelantan. Kalau di Perak itu lagi berlaku di Manjung, tutup Manjung. Tak ada masalah. Saya ingat lagi di kawasan Petaling Jaya dulu, kononnya ada merebak. Dipagar dengan kawat besi, kawat berduri. Akhirnya tak ada masalah lah. Tapi kenapa diteruskan? Kenapa dikurung rakyat keseluruhan? This is very unfair. Betul, niatnya baik, tetapi ini bukan caranya. Sebab itu rakyat menjerit. Cubalah sekali dengan pandangan rakyat. Jangan fikir anda saja yang bijak dalam dunia ni. You are not a genius. Tidak ada sesiapa pun genius. Semua try and error. Sebab itu dulu yang makmur dia Raja-Raja Melayu menitahkan, dipikirkan cara yang terbaik selain daripada darurat. Sebab baginda mengatakan darurat ini tidak membantu untuk menyelesaikan COVID-19. Itu titah terkandung yang dibacakan oleh penyimpan mohon Raja-Raja Melayu. Jadi kalau baginda tuanku pernah menyatakan cari jalannya, antara jalannya, why not? Untuk kita buat beberapa peringkat-peringkat negeri-negeri yang mana yang tinggi sangat kita tutup. Tak ada masalah. Kilang-kilang tu. Ini kilang masih beroperasi. Alasannya, kita kalau tutup kilang ni ekonomi. Ekonomi apa artinya ekonomi kalau rakyat semua hidup menderita? Kalau rakyat selepas seorang bunuh diri, keluarga berantakan, apa artinya? Tidak ada memberi sebarang arti dalam kehidupan yang kaya-raya tapi hidup berantakan. Akhirnya mereka jadi muflis keluarga, muflis pemikiran. Jadi saya melihat, bukan saya nak marah, tidak. Saya memberi pencerahan ini supaya kita sama-sama berfikir. Dan kalau pimpinan mengatakan kita perlu mematuhi, kita patuh. Mana ada rakyat yang keluar dalam tempoh 2 minggu? Okeylah ada keluar sana sini. Okey, tapi yang melanggar perintah SOP tak ada. Tapi di kilang-kilang berjalan terus. Bila kilang berjalan terus, rakyat di rumah tak ada apa-apa. Tapi gambaran masih terus. Selangor 2,000, 1,800, 2,000, 1,700. Wilayah Persekutuan 500, 700. Di Negeri Sembilan naik sampai 1,000. Turun sikit 800, naik balik, turun 600, naik lagi, turun 400. Dan hari ini masih lagi 500. Johor masih lagi 300. Tutuplah. Kalau di Sarawak, di mana kawasannya? Okey, kita setuju. Di Sarawak ada dah berapa lama dah? Dah 2 minggu. 500, 600, 500, 600. Takkan hari-hari 600 orang sakit? Dan saya meletakkan logika saya. Ini mesti datang dari tempat-tempat yang tertentu. Jadi kenapa kamu memberi helak kepada rakyat? Dan kononnya bahawa menurut Tengku Zafrul, beliau telah berbincang dengan Perdana Menteri. Saya pun hairan lah. Patutnya buat kenyataan je lah. Bahawa mulai waktu terdekat. Waktu terdekat tak tahulah. Besok ke, lusa ke. Bahawa boleh pengeluaran. Dia tak kata boleh keluar, dia kata. Kerajaan akan membincangkan sesuatu, akan mengumumkan sesuatu berhubung dengan air sinar, dengan air lestari. Saya kena ingat, dalam tempoh COVID-19 ni, dalam tempoh kita terkurung di rumah, jumlah rakyat yang berhutang to the maximum. Dan jumlah rakyat yang terpaksa mengemis simpati daripada jiran-jiran to the maximum. Rakyat yang menderita, yang menahan diri dia, lapar, dahaga. Itu yang kadang-kadang Luqman kata dia orang ni buat kerja Tuhan, menghukum rakyat tak pasal-pasal. Dalam keadaan sebegini, kita mengharapkanlah supaya kalau boleh, cubalah bukalah pindah sedikit duhai pimpinan negara. Saya cuma, bagi saya satu je, sebab kuasa itu decree minister. Cuma kaki tangan kerajaan macam mana pula? Mereka yang menjadi KSU, mereka jadi ketua pengarah, takkan tak boleh bagi pandangan. Apakah pandangan mereka ditolak begitu saja oleh menteri? Dan apakah mesyuarat kabinet ini tidak memikirkan langsung? Janganlah fikirkan soal politik. Saya bagi tahu terus teranglah, rakyat akan kasih dan sayang kepada kerajaan yang menyantuni. Malah mereka berdoa supaya lingkup. Secara bukan satu orang, berjuta manusia sudah mendoakan supaya lingkuplah, cepatlah bungkus. Kerana dah tak tahan. Ini jangan salahkan rakyat, salahkan diri anda sendiri. Nak buat macam mana? Kita dah berusaha untuk menyantuni. Ini sepatutnya hari ini saya nak bercakap juga tentang apa dalam UMNO.
Tapi dalam tempat hujung ni kena beritahu jugalah. Ini UMNO ni tiba-tiba buat kenyataan itu, kenyataan ni. Saya tak payah buat kenyataan lah. Enough is enough. Kalau mereka yang berada dalam UMNO, yang masih setia dengan parti, teruskanlah usaha yang dilakukan, sebarang arahan yang dilakukan oleh Presiden. Jangan kita jadi macam Pak Kaduk. Pak Kaduk ni ayamnya menang, kampung tergadai. Ahli-ahli UMNO cukup dah. Sama ada dalam kerajaan atau tidak dalam kerajaan, sudah. Sebab kita dia ada waktu kita sampai Ogos. Lagi sebulan setengah aja lagi. Tak sampai pun, sebulan lebih kurang dalam, saya ingat dalam 35 hari lagi. 35 hari itulah hayatnya perkongsian kuasa antara UMNO dengan Perikatan Nasional dan PBM. Selesai. Jadi, warga UMNO jangan jadi Pak Kaduk. Menang sorak, kampung tergadai. Kita banner balik segala permasalahan, kita rapatkan balik. Sebab menurut pernyataan daripada Sultan Agong, katanya bahawa pemilihan parti akan dilakukan pada tahun 2023. Jauh lagi. Sekarang ni, suka tak suka, terima hakikat. Presidennya Datuk Zahid Hamidi. Tak payah nak bergaduh kat bawah. Kukuhkan parti. Saya yakin mereka akan undi. Sebab semalam saya dah cakap, hari ni pun ada orang bertanya lagi. Betul ke, dia kata, betul ke UMNO ni terbelah 2 atau 3 dan sebagainya? Betul ke kenyataan saya bahawa tak ada masalah dalam UMNO? Saya kata sebenarnya, di peringkat akar umbi, UMNO tak ada masalah. Kalau adalah 5-6 orang menyokong itu, menyokong ni, matter of argument. Okey lah. Tetapi, yang buat onarnya adalah orang atas. Pun tak ramai. Saya dapat tahu bahawa daripada 25 yang menandatangani, kononnya menandatangani apa-apa SD, surat al-Qawm sumpah tu, bukan menyokong Isyamuddin. Ada yang kata tak nak Anwar Ibrahim, ada kata begini, ada kata gini. Okey, 25 orang. Kalau mereka nak dianjurkan hukuman pun, boleh disiasat satu persatu. Dan saya rasa maksimum pun 10 orang. Inilah 5-6 orang inilah yang membuat onar di peringkat Majlis Tinggi, yang menunjukkan bahawa seolah-olah UMNO ini terjebak dalam masalah. Di peringkat akar umbi tak ada. Rakyat di bawah, malahan mereka sekarang ni menuntut supaya Presiden tuntas dan tegas. Tak betul, pecat. Habis cerita. Buat apa kita menyimpan duri dalam daging? Buat apa kita menyimpan parasit-parasit dalam rumah UMNO? Dulu lagi saya dah bercakap, zaman sebelum pilihan raya umum 2014 dulu pun, waktu itu saya tak bercakap, saya menulis. Saya mengatakan rumah agam UMNO itu dipenuhi oleh parasit. Mereka menggunakan rumah UMNO, menggunakan jawatan untuk mengumpul kekayaan, untuk mengisi tergolok anak bini mereka. Sedangkan warga UMNO ni berperang bagi rakyat, berjuang habis-habisan di peringkat akar umbi. Ini tidak dipikir oleh mereka. Sebab mereka merasakan dengan bayaran, bagi duit RM50, bagi selai kain pelekat atau kain batik, ataupun sekampit beras, orang akan sokong. Itu politik dulu. Not now. Bukan sekarang. Politik masa akan datang, saya yakin, tadi ada satu orang telefon dengan saya. Dia daripada Parti Pembangkang. Dia kata macam mana keadaan apa semua. Saya kata, you don't worry. Kalau you all bekerja dengan baik, you boleh menang. Walaupun saya tahu kawasan tu memang kawasan pembangkang lah. Saya kata you akan menang. Tetapi saya rasa kalau you sekarang ni jadi wakil rakyat, kalau you tak menyantuni rakyat mereka akan umbi, rakyat bawah you, mereka juga akan menolak you. Mereka bukan hanya menolak pimpinan UMNO, ahli parlimen UMNO, dia akan menolak dengan you all semua sekali. Dia kata yes, sebab saya dapat laporan you tidak menjaga kawasan you. Oh, dia kata nampak raya kena. No, mereka kata, you jadilah wakil rakyat yang baik. Anda dah dipilih, jujurlah pada rakyat. Kenapa anda tidak jujur pada rakyat? Bila anda membohongi rakyat, anda juga membohongi diri anda. Sebab hasil yang anda dapat itu tidak mendapat halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda menyatakan bahawa masa nak bertanding tu untuk membela rakyat. Terus kalau dan sekarang ni rakyat menuntut pembelaan. Sebab itu saya berkali-kali saya katakan saya agak terkesima. Saya amat menghormati ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pasir Panjang. Walaupun beliau tak ada satu parti dengan saya. Beliau ada parti amanah. Sebab saya lihat, saya dapati laporan bahawa dia menyantuni tiap-tiap rumah yang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri sampai berasnya, sampai bantuannya.
Kalau ada orang sakit, bila dah sampai, paling tidak pun ada pegawai-pegawainya yang sampai. Inilah contoh wakil rakyat yang baik. Sebab itu saya katakan macam mana berlaku di Kuala Kerai. Nah, yang baik kita kena kata baik, walaupun mereka pembangkang, walaupun mereka tak seempati dengan saya. Tapi kalau sealiran dengan saya pun cakap pumpang, tapi tak ke mana. Cakap, kita nak jaga UMNO. Saya nak tanya. Contohnya di kawasan di Perlis. Sejauh mana warga Perlis ini disantuni betul-betul? Rakyat Padang Besar macam mana? So, jadi mereka bercakap pumpang. Saya rasa tahun depan pilihan akan datang tak payah. Buat malu UMNO je. Buat malu warga UMNO saja. Kita tidak mahu lagi adanya wakil rakyat ataupun ahli parlimen yang memakili UMNO tidak melaksanakan matlamat perjuangan UMNO. Matlamat perjuangan UMNO adalah dari rakyat untuk rakyat. Ya, bagi saya tak ada lain. Kita akan menyantuni. Yang baik kita kata baik, yang tidak baik saya minta maaf. Bye-bye. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Nak tisu? Cak ayam betul lah telefon ni. Macam mana tak ada off?